Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah. Pagi ini insya-Allah kita dapat meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah. Kuliah kita berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan yang memiliki buku boleh buka di halaman 152 dan 160 ataupun 61 bagi buku baru. Tuan-tuan yang tidak memiliki buku boleh merujuk kepada terjemahan Al-Quran atau kepada aplikasi Al-Quran yang ada di dalam telefon pintar tuan-tuan perempuan. Kita masih lagi mentadabbur ayat 5 dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdikan diri kami dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Memandangkan ayat ini adalah ayat tauhid, ayat yang berkait dengan ibadah, iaitu segala aktiviti perhambaan diri kita kepada Allah disebut sebagai ibadah. Ingat baik-baik, saya ulangkan balik. Dari sudut tata bahasanya, bahawa ibadah itu datangnya dari kalimah abada, perbuatan atau fi'il yang memberi makna menghambakan diri, mengabdikan diri. Abada ya'budu. Maka ketika kita mengatakan na'budu, kita memperaku bahawa kita sedang mengabdikan diri. Itu makna na'budu. Perbuatan atau dalam bahasa Arab fi'il. Fi'il kategorinya mudhari', iaitu perbuatan yang sedang kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Itulah makna na'budu. Kami mengabdikan diri kami. Jadi segala perbuatan mengabdikan diri termasuklah solat, zakat, puasa, baca Al-Quran, buat kebaikan, berjihad dan sebagainya itu disebut sebagai ibadah, iaitulah lafaz isim ataupun kata nama, iaitu isim masdar ataupun kata nama terbitan daripada perbuatan. Itu dia. Jadi ibadah adalah isim masdar daripada fi'ilnya. Tuan-tuan perempuan, hari ini insya-Allah kita akan memasuki bab kecil dari tajuk ini, iaitulah rukun ibadah. Salah satu rukun ibadah itu ialah kita beribadah kerana rasa hub, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalilnya, kita mari melihat surah Al-Baqarah ayat 165. Surah Baqarah, surah 2. Ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dari kalangan manusia ada orang-orang yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan andada. Kemudian yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai andada itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, bersangatan cinta mereka kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab Allah pada hari akhirat kelak, maka sesungguhnya kekuatan dan kuasaan itu semuanya milik Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah sangat berat seksanya. Ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu cinta mereka kepada Allah sangatlah kuat cinta mereka kepada Allah. Itu ayat nak menceritakan. Jadi kecintaan kepada Allah ini tidaklah datang begitu saja. Kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Benarlah pepatah itu. Untuk mencintai Allah, pastilah kita perlu dahulukan dengan mengenal Allah. Jadi dalam mengenal Allah ini, Allah berpesan dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, belajarlah sehingga kamu faham, sehingga kamu mengerti dan kenal. Annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Itu dia. Itu asas untuk kita mengenali Allah. Allah ajar kita manusia ini bagaimana cara nak mengenal Allah, nak mengenal zatnya, mengenal sifatnya, asma dan sebagainya. Kerana hakikatnya kita manusia ini tak mungkin akan mengenal Allah seandainya Allah tidak mengajarkan kita. Ingat baik tuan-tuan dan puan-puan, Allah mula mengajar manusia setelah Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan Adam itu akan nama-nama benda-benda semuanya sekali. Itulah permulaan Allah mengajar manusia ini. Sesudah Adam, datanglah zuriat selepasnya sehingga sampai kepada kita hari ini. Allah turunkan ilmu untuk mengajar kita. Itulah ilmu-ilmu yang Allah jelaskan di dalam kitab-kitabnya. Maka rasul-rasul yang datang diutuskan kepada umat manusia membawa kitab. Kita disebut beberapa kitab yang kita kenal. Contohnya Zabur, Taurat, Injil. Dan kitab yang ada pada tangan kita, Al-Quran. Banyak lagi kitab-kitab lain yang tidak disebutkan Allah. Wallahu a'lam. Jadi daripada apa yang kita tahu ini, yang paling penting sekarang kita ni ada kitab terakhir. Dan kitab ini melengkapkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Karena sebahagian kitab-kitab sebelum ini, contohnya Taurat dan Injil, dirosakkan oleh umat, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah datangkan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang sempurna. Kemudian kitab ini dijaga oleh Allah. Dipelihara oleh Allah supaya tidak dapat dirosakkan oleh sesiapa juga. Maka Alhamdulillah sampai hari ini setelah 1400 tahun lebih,
Al-Quran masih kekal, tulen, masih seperti asalnya. Karena ia dijaga oleh Allah. Itu janji Allah dalam surah 15:9. Nanti tuan-tuan cek di situ. Tuan-tuan dan perempuan, berkait dengan cinta tadi, kita kena mengenal dulu. Kenal Allah. Itulah saya katakan, mengenal Allah ialah dengan mengetahui, belajar sungguh-sungguh sehingga kita faham la ilaha illallah. Syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan syahadah itulah yang mendahului rukun Islam. Dan ia juga lah mendahului rukun iman. Kerana rukun iman yang utama ialah percayakan Allah. Jadi di situlah di dalam kalimah la ilaha illallah. Maka kita belajarlah sungguh-sungguh untuk memahami lafaz tauhid ini. Sehingga betul-betul mantap. Sehingga kita mengenal Allah itu siapa. Maka Al-Quran mengajar tauhid, kita mengenal Allah dari sudut uluhiyahnya. Mana Allah yang kita sembah, yang tempat kita minta segala pertolongan, tempat kita menyerahkan diri bertawakal kepadanya, tempat kita berdoa. Itulah uluhiyah Allah. Selain itu kita juga beriman kepada rububiyah Allah. Mana Allah itu yang mencipta, memiliki dan memerintah seluruh makhluk ini. Itu juga satu perakuan yang ada di dalam komponen tauhid. Itulah apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Selain itu Allah juga mengajar tentang asma dan sifatnya. Nama-nama Allah yang ada disebut di dalam Al-Quran. Dan ia jugalah sifat Allah. Contohnya yang kita ulang-ulang nama dan sifat itu ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setiap kali kita melafaz basmalah, kita akan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah asma dan sifat Allah. Ia juga bahagian daripada komponen tauhid. Jadi tuan-tuan puan-puan, belajarlah tauhid ini sehingga benar-benar faham. InsyaAllah kita akan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengenalinya, kita buktikan iman kita dengan amal soleh. Maka Al-Quran sering menggandingkan dua ini. Iaitulah iman dan amal soleh. Ia seolah-olah satu sinergi, satu gabungan yang menghasilkan. Itu disebut sebagai iman dan amal soleh. Dia kena beriringan. Kerana iman, sekadar kita mengatakan iman tetapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka ia bukan iman. Sebab itulah dalam ketika Allah menyebut tentang sekelompok manusia yang disebut al-munafiqun itu, sifatnya mereka ini berkata, yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Ini orang munafik. Kerana dia tak dapat buktikan imannya dengan amal. Bezanya kita orang beriman ini, kita beriman tidak hanya perakuan di lidah kita, di lisan kita semata-mata, tetapi kita buktikan keimanan itu dengan amal. Itulah yang disebut sebagai amal soleh. Amalan ataupun kerja atau usaha yang kita lakukan, iaitulah segala kerja-kerja yang baik. Jadi disebut sebagai amal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kena faham komponen ini seolah-olah iman dan amal soleh ini dua dalam satu. Dia mesti bersatu. Tidak mungkin hanya ada iman tetapi tiada amal soleh. Sama juga. Tak mungkin ada amal soleh kalau tidak ada iman yang menunjanginya. Begitulah sifatnya. Itu takdir Allah, sunnatullah. Jadi sebab itu di dalam bab cinta kepada Allah ini, perasaan cinta itu
perlu dibuktikan. Bagaimana nak membuktikan cinta kita kepada Allah? Kita tidak boleh hanya mendakwa kita mencintai Allah. Tetapi mana buktinya? Jadi bukti yang pertama ialah tauhid. Mentauhidkan Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita mentauhidkan Allah, kita kena ingat, kita kena tentang, kena lawan sifat-sifat syirik. Dia ada dua benda yang kita kena serentak. Kita tegakkan tauhid, dalam waktu yang sama kita kena lawan tentang syirik. Barulah tauhid kita akan semakin meningkat hari demi hari. Kalau kita ada tauhid tapi dalam waktu yang sama ada elemen-elemen, unsur-unsur syirik ni masih ada, maka dia boleh merosakkan tauhid kita. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tauhid dan syirik tak mungkin bertemu. Dia mesti dipisahkan. Kalau kita pilih tauhid, maka tauhidlah. Kita akan tinggal dan tentang syirik ini. Demikian juga orang yang mensyirikkan Allah. Mereka tak mungkin menemui tauhid di dalam akidah mereka. Begitulah. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, mari kita melihat surah Ali Imran. Surah nombor 3 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, in kuntum, sekiranya kamu, tuhibbunallah, kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku. Yuhibbukumullah, nanti kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini Allah mengajar Rasulullah supaya mengatakan kepada umatnya, kepada kita. Apa kata Nabi melalui ayat ini? In kuntum tuhibbunallah. Sekiranya kamu tu benar-benar mencintai Allah, buktikan dengan mengikut aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut Nabi. Dengan mengikut Nabi itu, kamu akan dicintai Allah. Dan diampunkan oleh Allah akan dosa-dosa kamu. Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan perempuan, daripada ayat surah Ali Imran ayat 31 ini jelas kepada kita bahawa kita diperintah mengikut Nabi SAW. Kan ayat ini sesuai dengan ayat yang kita baca sebelumnya, bahawa sesungguhnya ibadah itu yang kita kupas malam, ibadah itu syaratnya mestilah pertama ada dalil, terutama dalil dari Al-Quran. Yang kedua mesti mengikut Nabi, ittiba'ur Rasul. Jadi konsep ittiba'ur Rasul inilah yang dijelas dalam ayat ini. Sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Dan Nabi berkata itu atas perintah Allah. Sebab itu ayat ini dimula dengan qul, katakan olehmu ya Muhammad. Maknanya itu perintah Allah. Bukan Nabi suruh cintakan, suruh ikut dia tu kerana datang dari Nabi, tidak. Itu kena faham dalam konteks ayat ini supaya jelas. Nabi hanya menyampaikan perintah dari Allah. Sebab itu disebut dimulakan dengan qul. Katakanlah wahai Muhammad. Sesiapa yang mencintai Allah, maka hendaklah mengikut aku. Dalam konteks ayat ini disebut mengikut aku. Fattabi'uni. Mengikut aku. Makna di situlah datangnya prinsip bahawa ibadah itu mesti mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikut Rasul? Kita kena ingat bahawa banyak dipanggil cara-cara dalam itu yang kita faham, yang saya tuliskan dalam carta beberapa hari lalu, bahawa
cara hidup itu mesti dibimbing. Kita kena ingat bahawa ad-din itu kita terjemah sebagai cara hidup. Kemudian cara hidup itu diceritakan di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk kepada cara hidup. Kemudian Al-Quran itu dijelaskan oleh As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah apa yang disebut ikutan kita. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat kata ini. Bahawa ad-din ini terkandung di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran inilah petunjuk kepada ad-din, cara hidup tadi. Kemudian Al-Quran ini dijelaskan oleh As-Sunnah. Ini hubung kait dia kita nak melihat. Sunnah, yang inilah juga yang disebut ittiba'ur rasul tadi dalam sunnah inilah. Dan inilah juga yang disebut dalam ayat yang kita baru baca. Fattabi'uni, hendaklah kamu mengikut aku tadi di sini. Kenapa di sini? Kena ingat bahawa sunnah itu adalah penjelasan kepada petunjuk. Dan petunjuk itu nak menjelaskan cara hidup. Tuan-tuan, puan-puan, cuba perhati betul-betul dan fahami konsep. Fahami konsep yang saya nak jelaskan. Supaya kita faham di mana letaknya. Yang mana yang dikatakan ad-din. Sebab itu ad-din ni terjemahan yang tepat ialah cara hidup. The way of life. Jadi cara menghadapi kehidupan ini dijelaskan di mana? Di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu disebut hudan linnas. Hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu untuk apa? Nak menunjukkan bagaimana tata cara kita untuk menjalani kehidupan di fasa kedua dari perjalanan jauh ini. Itu sebab disebut ad-din, cara hidup, the way of life. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan sebagai utusan Allah untuk membawa Al-Quran. Ingat pertama, Nabi SAW, misi ke perutusan Nabi ialah untuk membawa Al-Quran. Kemudian, Nabi menjelaskan lagi tata cara hidup ini untuk menjelaskan Al-Quran itu, maka datanglah, itu dipanggil sunnah. Sunnah Nabi SAW yang kita kena ikut. Itu yang datang dari perintah ayat tadi. Fattabi'uni, maka hendaklah engkau ikut aku itu. Yang nak diikut itu, itulah sunnah Nabi SAW. Kenapa? Sunnah ini menjelaskan lagi, menunjukkan cara mana. Contoh, Al-Quran memerintahkan kita dirikan solat. Tetapi bagaimana cara mendirikan solat, yang itu dijelaskan oleh sunnah Nabi. Maka sebab itulah Allah, Nabi SAW perintahkan kita bab solat ini. Dalam hadisnya, apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersolatlah sebagaimana kamu lihat aku solat.
Kan jelas. Mana kena ikut Nabi. Bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi rokok, sujud dan sebagainya. Itu tata cara solat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kan ia tidak dijelas secara detail di dalam Al-Quran. Maka penjelasan terperincinya, tata cara dan sebagainya itu dijelaskan oleh Nabi SAW melalui sunnah. Sebab itulah ikutan kita Al-Quran dan sunnah. Jadi melalui Carta Alin yang saya tunjukkan di papan putih, tuan-tuan boleh lihat bagaimana kedua-dua inilah yang akan menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? Cara hidup. Menjelaskan tentang din itu. Bagaimana kita nak menghayati, nak beramal dengan din itu, dia kena ada dua sumber ini. Tanpa dua sumber ini, tak mungkin kita nak tahu bagaimana cara kita nak melaksanakan cara hidup Islam itu. Jadi dengan cara kaedah gini, saya rasa mudah untuk membantu tuan-tuan perempuan. Mari kita faham Islam secara yang diajar oleh Al-Quran. Ketika kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan. Walaupun kita melihat banyak ayat-ayat yang berada di surah yang berbeza, tetapi bila datang tentang sesuatu isu itu, dia akan jelas kaitannya. Dia tidak ada konflik, tidak ada pertentangan. Itulah hebatnya Al-Quran ini, tuan-tuan perempuan. Ambillah kita jumpa ayat di mana pun nanti, bila datang bab ini, dia akan menjelaskan, kita akan nampak dengan terang. Macam apa yang saya sebut tadi. Untuk memahami ad-din atau cara hidup itu, kita kena ada Quran. Sebab Quran itulah yang menunjuk. Menunjuk apa? Sebab dia petunjuk. Tunjuk tentang cara hidup. Kemudian penjelasan yang terperinci lagi, itu kena ikut Nabi SAW. Kerana Nabi yang diwahyukan oleh Allah akan menunjuk cara macam mana. Cara melakukan ibadah. Sebab ibadah ni tidak diperincikan di dalam Al-Quran. Hanya dasar kewajipan yang saya disebut. Tetapi kaedah caranya yang itu disebut oleh As-Sunnah. Di situlah pentingnya kenapa Allah kata tadi dalam ayat 3, surah 3 ayat 31, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah suruh Nabi cakap kepada umat dia. Katakan kepada umat, kalau kamu semua cinta kepada Allah, ikut aku. Makna dia begitu. Ketika kamu ikut aku, kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa-dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan perempuan, kita akan melihat dengan jelas. Jadi sebab itu kita kena benar-benar mengenal Allah sehingga datang perasaan kita mencintai Allah. Mencintai Allah dengan sebenar-benar rasa cinta. Jadi bukti cinta di mana? Mengikut Rasul. Jadi ingat tuan-tuan perempuan, kita ini cinta pada Rasul tidak hanya bergantung kepada salawat. Orang kita kadang-kadang kita lihat seolah-olah mencintai Rasul itu dengan hanya bersalawat. Tidak tuan-tuan perempuan. Bersalawat memang kita diperintahkan oleh Allah. Tetapi isu yang lebih besar lagi ialah mengikut sunnah Nabi yang teragung, iaitulah menghayati Al-Quran dan sunnah Nabi yang lain. Sunnah-sunnah banyak yang Nabi tunjuk. Dari sudut akhlaknya, dari sudut segala sesuatunya. Maka secara umum kita melihat tata cara hidup Rasulullah SAW itu, itulah yang disebut di dalam hadis Aisyah yang saya sebutkan semalam. Ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Quran. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayati seluruh isi kandungan Al-Quran diterjemahkan melalui akhlaknya. Lihat akhlak Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
surah An-Najm, surah Bintang, ayat berapa? Ayat 3 dan 4. Tidaklah Nabi itu bercakap, bertindak, makna keseluruhan akhlak Nabi itu tidak mengikut hawa nafsu dia. Tetapi semuanya adalah wahyun yuha. Daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ingat tu. Itu dasar dia. Jadi kalau kita faham itu, barulah kita jelas. Sebab itulah seluruh akhlak Rasulullah itu menggambarkan Al-Quran. Bertepatan sangat apa kata Aisyah tadi. Karena kalau kita melihat kepada carta yang saya tulis tadi, Rasulullah menghayati seluruh isi Al-Quran sehingga ia menjadi akhlak baginda. Maka ikutlah akhlak Rasulullah SAW itu, maka kita pun mengikutlah Al-Quran. Begitu. Mana terjemahan Al-Quran yang paling tepat ada pada akhlak Rasulullah. Di situ maksudnya. Jadi sebab itu kita ni sumber kita, baik dari segi fiknya, sumber kita ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi ketika dalam konteks cinta kita kepada Allah, maka kita ikutlah Sunnah Nabi dengan benar, kerana di sanalah kita akan menemui kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, pagi ini kita telah mengupas tajuk cinta kepada Allah ini. Kita mulakan dengan beberapa ayat. Saya akan buat catatan ayat-ayat yang kita dah tadabbur pagi ini. Ayat 3. Kemudian surah An-Najmi, surah 53. Okey, tuan-tuan puan-puan, sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita bertemu di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.